Darah anak domba telah dicurahkan untuk menebus setiap dosa kita. Amin. 神羔羊的宝血已经降给我们，让救赎我们的罪。阿门。 Sebabnya kita masih dapat kesempatan sampai hari ini, di hari Rabu ini, kita belajar lagi sesuatu yang baru malam ini. Amin. 因此，这一切我们也有机会，而且直到如今，我们可以在特别今天晚上有新的课程，我们可以学习。阿门。 Nah, sebelum saya mau memulai kelas ini, saya mau mengucapkan Shalom, selamat malam semuanya. 好，我们开始之前，想跟大家打招呼，晚上好。 Saya percaya semua yang hadir malam ini semua penuh sukacita Tuhan. Amin. 相信今天晚上每一个人来的带着喜乐的心。阿门。 Amin. Sebab Amin. sukacita Tuhan itu sangat penting bagi kita. 因为喜乐对我们是很重要的。阿门。 adalah sesuatu obat yang paling berharga buat kita. 因为喜乐就是我们宝贵的良药。阿门。 Jaga hati kita untuk tetap penuh dengan sukacita. 所以我们要保守我们的心，每一次、每一日不断的充满喜乐。 Amin. 阿门。 Kelas kita malam ini. 来，预备好，我们要开始今天晚上的课。 Mari saya ajak kita semua 我邀请大家 dengan penuh sukacita kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita malam ini. Amin. 我们献上感恩，我们赞美神，用喜乐的心。阿门。 Amin. 阿门。 Haleluya. 哈利路亚！我们一起赞美神。 Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita, obat yang paling berharga bagi kita semua. Amin. 因为从神而来的喜乐是我们宝贵的良药，是我们的能力。阿门。 你的救恩是我盼望，虽然橄榄树不效力，耶稣葡萄树不结果，我仍因着我的神欢欣快乐。主的喜乐是我力量。你的救恩是我盼望，虽然橄榄树不效力，耶稣葡萄树不结果，我仍因求我的神欢欣快乐。我要赞美，无论得舍或不得舍，我要赞美。从天从日出到日落，我心坚定于你，每天赞美不停。我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的圣君王。哈利路亚。Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan malam ini Tuhan dan penuh sukacita Tuhan. Oh, 主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望，虽然橄榄树不效力，耶稣葡萄树不结果，我仍因求我的神欢欣快乐。我要赞美，无论得舍或不得舍，我要赞美。每天从日出到日落，我心决定于你，每天赞美不停，我要赞美。跳舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的圣君王。我要赞美，无论得舍或不得舍，我要赞美。
每天从日出到日落，我心决定与你每天赞美不停。我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。大声欢呼，你是永远的圣君王。我要赞美，我要赞美，我要赞美。哈利路亚，哈利路亚 Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami Tuhan, memuji Engkau Tuhan. 我们赞美你， Kami memuji Engkau dengan penuh sukacita malam ini Tuhan. 我们以喜乐来赞美你。 Kami tahu Tuhan sebab sukacita dari Engkau ada sesuatu yang paling berharga Tuhan. 因为我们知道从你而来的喜乐是何等宝贵， Dan kami tidak mau kehilangan sukacita itu Tuhan, baik malam ini dan untuk seterusnya Tuhan. 而且我们不想失去这个喜乐，无论是今天直到永永远远。阿门。 Jaga sukacita kami tetap di dalam kami Tuhan. 主帮助我们，让我们可以保守喜乐在我们里面。阿门。 Kami malam ini Tuhan, 求主恩告我们每一个人，今天晚上 berkati kami malam ini Tuhan. 祝福我们每一个人。 Kami mau belajar hari ini kembali Tuhan dengan penuh sukacita. 我们要学习今天新的课，用喜乐的心来学。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢主耶稣， Kami mau serahkan kelas kami malam ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. 我们要把今天晚上的课程从头到尾 Berkati semua yang terlibat malam ini Tuhan. Urapi, 祝福你，恩告每一个人， urapi semuanya Tuhan, baik yang terlibat maupun yang mendengarkan. 服侍的、被服侍的、聆听的、分享的，你恩告每一位。 Kami mau duduk diam mendengarkan suaramu malam ini Tuhan. 我们要安静坐下听你的话，你的真理。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你。 Kami memulai kelas ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们要开始今天的课，奉主耶稣基督的名。 Mari sama-sama yang percaya, kita sama-sama 相信 katakan 的，我们一起说 amin. 阿门， Ah, 哈利路亚。 Baiklah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Timo. 接下来的时间，我们交给蒂莫弟兄，请。 Shalom semua. 大家平安。 Kalau minggu lalu kita nggak bertemu, minggu ini kita ketemu lagi. Kita mau belajar sama-sama lagi. Semuanya rindu belajar sama-sama, amin. 下个礼拜我们放假，今天我们再聚集在一起，我们要一起学新的主题。阿门。 Siapa yang hari ini sukacita semuanya? Lambaikan tangan. 在今天晚上充满喜乐，可以挥挥手。 Tadi kita udah nyanyi sama-sama. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita, amin. 我们刚才已经唱了那首歌，就是主的喜乐是我们的力量。阿门。 Biar setiap kita hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita. 因为我们每一个人的生命充满喜乐， Karena sukacita itu penting buat kita untuk kita bisa bertahan, kita bisa tetap kuat. 因为喜乐是很重要的，喜乐让我们可以坚持的，让我们可以有能力的。 Kalau di dalam hidup kita nggak ada sukacita, adanya apa? 如果我们生命没有喜乐，是有什么呢？ Adanya ya kesedihan, stres, tekanan batin. 就是相反的，有难过，有悲哀，有压力。 Jadi hidup kita bakal menderita kalau kita nggak punya sukacita, amin. 所以，我们如果没有喜乐，我们的生命会很难受的。阿门。
minggu ini kita mau belajar sesuatu yang penting buat kita pelajari, kita ketahui. Kenapa? Karena hal ini secara tidak sadar itu bisa terjadi dengan kita. 这个礼拜就是今天我们要学习是很重要的一件事，为什么呢？因为这个是我们不知不觉会发生在我们生命中，如果我们不小心的，我们不注意的。 Kita sudah masuk dalam sesi kesehatan jiwa kita dari beberapa minggu lalu. 从几个礼拜前，我们已经进入到学习关于魂的部分。 Nah, minggu ini kita mau belajar tentang stres, tentang tekanan, tertekan. 还是在这个魂的部分，我们今天要学习关于压力。 Kita lihat dalam Amsal 17 ayat 22. 我们看在箴言第17章22节。 Nah, firman Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 神的话说：“喜乐的心能治好疾病，忧伤的灵是骨头枯干。” Di dalam Alkitab dikatakan hati yang gembira, sukacita, itu obat yang manjur. Jadi kalau kita sakit, dengan bergembira aja itu sudah menjadi sebuah obat. 神的话在圣经里面已经说了，喜乐的心就是很好的，就是良药。所以，当我们喜乐已经变成一个很好的药。 Dengan kehilangan sukacita aja, kita sudah setengah sakit. 那么，当我们失去了我们的喜乐，我们算是已经生病了。 Apalagi kalau kita sedang sakit-sakitan, ditambah kita tidak punya sukacita, semangat kita patah, itu dibilang keringkan tulang. 更何况是当我们生病了，又没有喜乐了，然后我们好像情绪就是降低，这个是变成好像我们的骨头都是枯干的。 Nah, semangat yang patah ini kita sebut sebagai stres, tertekan. 这个就是情绪降低，或者是有忧伤的，就是我们说这是我们已经受压力了。 Stres itu sebenarnya adalah reaksi tubuh yang muncul saat kita semua itu menghadapi ancaman atau sebuah perubahan yang kita tidak sukai. 这个压力其实是一个身体的反应，当我们面临危机或者是压迫忽然的那些变化。 Jadi stres ini adalah sesuatu yang wajar. 所以呢，这个压力其实是正常的，会发生。 Stres ini bukan sesuatu yang negatif, tetapi sebuah alarm dari tubuh kita saat kita menghadapi sebuah perubahan. 其实这个压力呢，不是一个真正的完整的负面，但是这个呢，是一个在我们身体里面的，好像一个警告。 当我们面临突然的变化， kita mungkin menghadapi situasi yang baru, kita pindah rumah, kita pindah kerja, itu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ada sebuah perubahan, kita kepikiran, lama-lama kita stres, kita tertekan. 例如，当我们搬家，或者是面对突然的一个状况。 那我们没有预备好，我们也不知道该如何解决。这样的话，早晚都是会累积。当我们一直是想的话，我们就变成受压力。 Semua orang bisa mengalami stres, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. 每个人都会面临或者是会受压力，但是最重要是我们如何去面对，如何去解决这个压力。 Seseorang yang dibilang kalau jiwanya kuat, mentalnya kuat, itu bukan orang yang tidak pernah stres, tapi dia justru tahan terhadap tekanan. Dia bisa menghadapi stres itu dan bertahan. 一个人说他是一个 坚强的人，他是一个很刚强的，不是因为他不会受压力，但是他可以怎么面对，
可以怎么解决这个压力。 Jadi kita harus berusaha untuk menjaga agar sukacita kita, hati yang gembira kita itu tetap ada, semangat kita itu tetap tidak patah, tetap ada. 那么我们要让我们自己可以保守我们的喜乐，以至于我们都是无论如何我们还有精神。 Kalau tadi Amsal bilang semangat yang patah keringkan tulang, itu benar-benar secara fisik itu stres itu bisa mengeringkan tulang kita, benar-benar membuat mempengaruhi fisik kita menjadi sakit. 如果刚才正言说，忧伤的会让骨头枯干，在我们的身体上方面也会发生真正的那些骨头会枯干到会折断这样。 Stres yang berkepanjangan itu bisa mengganggu kesehatan fisik kita dan melemahkan daya tahan tubuh kita. 因为长期的压力是会降低我们的免疫系统，是让我们很容易生病。 Jadi kita mungkin pernah ngalamin di mana kita tuh merasa sakit. Justru saat kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi saat kita liburan, kita bersukacita, itu sakitnya malah hilang. 也许我们会遇到这样的状况，当我们身体不舒服，然后我们去度假，我们不知不觉就病好了。 Nah, jadi ada penyakit-penyakit itu memang dipicu oleh stres, oleh pikiran, oleh tekanan. 所以呢，有些疾病是因为压力的原因。 Nah, kita mau lihat apa saja gejala-gejala dari stres itu. 那接下来我们要看压力的症状是怎么样。 Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sambil ngecek diri sendiri apakah kita pernah melalui ini atau sedang mengalami seperti ini. 也许大家都可以自己去注意我们是否有经历这样的症状。 Secara singkat aja, secara emosional, kita biasanya orang yang stres itu mudah marah, frustasi, suasana hati yang berubah-berubah, atau merasa rendah diri. 好，长话短说，在情绪方面呢，受压力的人他是很容易生气、沮丧、喜怒无常、自卑。 Kita juga bisa merasa kesepian, merasa tidak berguna, bingung, kehilangan kendali terhadap diri sendiri, kemudian suka menghindari orang, ataupun depresi. 也是会寂寞的，好像觉得没有用的矛盾，然后失控，还有好像是会没有办法专注，还有自闭，还有忧郁。 Kemudian itu emosional, sekarang secara fisik, kita melihat secara fisik apa saja yang bisa terjadi. Kita mungkin merasa lemas, pusing, migrain, sakit kepala sebelah, atau otot kepala sakit kepala itu kayak tegang gitu ya. Mual, diare, sembelit, nyeri otot, jantung itu berdebar terus susah tidur. 那影响在这个身体上是，好像身体会虚弱、头晕、偏头痛，然后有些人会头痛、恶心、腹泻、便秘、肌肉酸痛，心跳会快速，还有睡眠的障碍。 Kemudian ada lagi bisa aja gangguan menstruasi, hasrat seksual menurun, tubuh gemetaran, suka gemetaran, kaki dan tangan secara tidak sadar itu gampang keringetan, ya, dan mulut kering ataupun susah menahan. Berikutnya. 有些女生的影响到那个月经失调，然后还有人是会性欲降低，别人是会身体发抖，手脚出汗，口舌干燥，然后有些人吞咽都困难。 Nah, sekarang kita lihat gejala secara kognitif atau yang berhubungan dengan pikiran kita.
好，现在接下来我们要看是在这个是关于跟我们的思想有关的。 Apa yang kita rasakan, kita akan sering lupa, sulit fokus, pesimis, berpikiran negatif, atau kita seringkali membuat keputusan yang tidak baik atau keputusan yang salah. 这样的人很多是会遗忘，注意力很难集中，然后心是经常负面的，或者是常做错误的决定。 Kemudian yang terakhir, gejala stres terhadap perilaku kita, apa yang kita kerjakan, misalnya kita suka nggak mau makan, kita menghindari tanggung jawab, ataupun kita nggak sadar kita gigit kuku, atau kita nggak sadar kita jalan bolak-balik ya, dan sikap yang gugup lainnya. Sikap gugup lainnya itu misalnya kayak nggak sadar kita tuh suka goyangin kaki lah, atau pukul-pukul meja, atau apa, hal-hal yang kita timbul karena rasa gugup. 在行为方面呢，这个症状就是很多人是没有睡意的，还有些人都是不想负责任，然后喜欢就是走来走去，一直走来走去，还有就是摇指甲，一直来回走动这样的，还有些人他会就是紧张的反应，比如说他当紧张的时候，他会可能是抖脚啊，或者是指头会在那个在一直抖这样。 Ya. Nah, mungkin kelihatannya ini hal-hal yang kok berat ya, dan ini mungkin terjadi kepada orang yang level stresnya itu memang udah berat, sesuatu yang orang yang tertekan sekali, sangat stres. 我们可能遇到这些症状是在一个受压力重的症状。 Tapi nggak apa-apa, kita hari ini, malam ini, kita mau sama-sama mau mengukur diri kita, apakah kita memang memiliki stres kita itu pada level yang normal atau udah berat. 这没关系，严重不严重，我们今天晚上可以学习，我们也可以测量我们是否我们的压力是到哪一个程度。 Nanti kita tolong siapkan pulpen dan kertas. Habis ini kita akan sama-sama mengecek diri kita. Asun dan Carol akan membacakan beberapa pernyataan pertanyaan yang kita akan jawab sama-sama. 好，接下来我们可以做一个检测这样了，然后大家可以预备自己一杯白纸张，还有笔，然后阿孙跟 Carol 一下会帮忙我们，会念一个一个，然后我们就是可以写我们是有哪一种症状。 Ya, jadi jangan lupa nanti siapkan pulpen dan kertas ya. Tapi sebelum itu, 不要忘记必备你们要写的。 Tapi sebelum itu kita mau lihat slide terakhir dari saya. Kalau kita sampai stres, apa saja penyakit yang akan timbul? Jadi kita harus benar-benar menjaga jangan sampai kita masuk dalam penyakit karena kita nggak bisa menjaga kondisi jiwa kita. 这里我有几样的我们要注意压力造成的疾病。 当我们受压力的会发生什么疾病呢？ Kita lihat kita rentan terhadap penyakit ini, sakit kepala, flu, bahkan flu itu karena daya tahan tubuh kita turun, jadi semua virus itu gampang masuk. Jadi sakit kepala, flu 就是有受压力的人很容易就是头痛啊，还有感冒。 因为我们的免疫系统降低的话，我们就会容易感冒。如果我们受压力， Sindrom kelelahan kronis. Kenapa? Karena biasa orang stres itu mikir terus badannya itu capek, otaknya itu capek. Jadi dia rasanya selalu capek, lelah. 还有疲劳综合症，就是当受压力的人，他一直就会累，会觉得很累这样。 Gangguan tidur, masalah kesuburan, sakit punggung.
那这些是很多人就是睡眠症，然后女生有好像生育问题不孕，还有别人是腰酸背痛。 Kenapa sakit punggung? Karena biasanya orang stres itu tuh semua otot-ototnya tegang, jadi semuanya tegang. 为什么会腰酸背痛呢？就是因为受压力的人，他的所有的那个肌肉筋条都是会很紧的话，就变成会酸。 Kemudian berikutnya ada obesitas atau kegemukan, gangguan pencernaan. Nah, berhubungan dengan lambung. Orang stres asam lambungnya meningkat. 接下来就是肥胖，还有那个消化系统的疾病。很多人受压力的，他会那个会产生胃病啊。 Kemudian bisa diabetes, penyakit jantung, Alzheimer, penyakit kulit, ya, dan depresi. 严重的会造成糖尿病，还有心脏病。有人就是老年人痴呆症，还有皮肤病、忧郁症。 Nah, jadi kita lihat sebenarnya ini ada sebagian kecil dari penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh stres. Jadi kita melihat benar-benar semangat yang patah itu keringkan tulang. 我们看在这里是不是还有一些其他的疾病，但是在这里大家都是会发生是因为压力。那我们这个证明，当我们忧伤的、我们的情绪堕落的话，会造成了我们的骨头会枯干。 Kita semua nggak mau sakit kan, benar? Yang mau tetap sehat lambaikan tangan. 大家都不希望会生病，想要健康的可以挥挥手。 Ya, oke. Jadi sekarang kita sama-sama mau tes apakah kita memang punya level stres yang normal apa tidak. Sekarang waktu berikutnya saya serahkan kepada Sun dan Carol. 好，现在我们要检测我们的压力度到几度，请 Carol 跟阿森来帮忙。 Oke, thank you Timo dan Cilani. 好，谢谢蒂莫和拉妮。 Seperti Timo bilang, kita sekarang mau tes apakah kita ada stres dalam diri kita. Amin. 按照刚才蒂莫所说的，现在我们就要来检查是否我们有这样的压力。 Semua sudah siapkan kertas dan pulpen. 大家都预备纸跟笔了吗？ Oke, kalau belum, Asun akan tunggu sambil Asun kita ngobrol-ngobrol ya. 一边我们等你们预备那个纸跟笔呢，我们 Sudah 聊 ada 聊 kertasnya 天。 mungkin boleh dilambaikan tangannya biar bisa. Boleh, boleh. 如果已经预备了，可以挥挥手，就是给我们看一看，是否你们已经预备了。 Nanti Timo tolong bantu lihat ke tim ya, kalau misalnya semua udah 好， lambain 我们 kertasnya 邀 tim ya. 请蒂莫帮我们看一看。 Oke. Yang sudah ada kertasnya lambaikan. Kita mau mulai sebentar lagi. Oh, kelihatannya semua udah ada semua ya, sudah siap semua ya. 好，看来大家都预备了。 Oke, kalau gitu kita mulai saja. 好，现在我们就开始吧。 Jadi Asun dan Cikerol akan bacakan 12 pertanyaan. 所以现在我们要提出12个问题， Dan setiap pertanyaan hanya boleh dijawab dengan iya dan tidak. 每一个问题只能回答是或者不是， Ya, iya dan tidak, nggak boleh kira-kira. 或者不是，不可以一半一半就是不知道这样子。 Oke, Oh, kalau lihat. gitu kita mulai aja ya untuk tes 好， kali ini ya. Saya 现 akan 在我 share. 们就开始吧。预备了， Oke. Barometer pengukur stres. 压力指数测量表。 Untuk pertanyaan pertama, 第一个问题，
Apakah Anda akhir-akhir ini sering merasa tegang? Sepertinya pekerjaan tidak ada habis-habisnya? 您最近是否经常感到紧张，觉得工作总是做不完？ Ya atau tidak? 是或者不是？回答。 Oke. Pertanyaan kedua, apakah Anda akhir-akhir ini susah tidur? Atau sering tidak bisa tidur? Atau kualitas tidurnya buruk? 第二个问题，您最近是不是老是觉得睡不着，常常睡眠或睡眠品质不好？ Ya atau tidak? 是或者不是？ Oke, untuk pertanyaan nomor 3, apakah Anda akhir-akhir ini seringkali merasa down atau emosinya turun, seperti cemas dan mudah kesal? 第三，您最近是否经常有情绪低落、焦虑、烦躁的情况？ Oke, sudah. Kita pertanyaan nomor 4. Apakah Anda akhir-akhir ini seringkali lupa meletakkan benda atau jadi mudah lupa? 第四，您最近是否经常忘东忘西，变得很健忘？ Oke, sudah. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apakah Anda akhir-akhir ini seringkali merasa selera makannya buruk? Atau kebalikannya, selera makannya luar biasa baik? 第五，您最近是否经常觉得胃口不好，或者胃口特别好？ Oke, nomor 6. Apakah Anda dalam 6 bulan terakhir ini mengalami sakit penyakit lebih dari 1 kali? 第六，您最近6个月内是否生病不止一次呢？ Oke, untuk pertanyaan nomor 7, apakah Anda akhir-akhir ini seringkali merasa sangat letih dan kalau kita liburan pun maunya cuma tidur-tiduran aja? 第七，您最近是否经常觉得很累，假日都在睡觉？ Oke, pertanyaan nomor 8, apakah Anda akhir-akhir ini seringkali merasa sakit kepala atau nyeri pinggang atau punggung? 第八，您最近是否经常觉得头痛、腰酸背痛？ Oke, sudah. Selanjutnya nomor 9. Apakah Anda akhir-akhir ini seringkali mendapatkan bahwa kok kita beda ya sama orang lain ya? 第九，您最近是否经常意见和别人不同？ Oke, selanjutnya nomor 10. Apakah Anda akhir-akhir ini sering susah konsentrasi atau gagal fokus terus? 第十，您最近是否注意力不容易集中？ Oke, selanjutnya nomor 11. Apakah Anda akhir-akhir ini sering merasa tidak pasti dengan masa depan Anda dan juga sering merasa ketakutan? 第11，您最近是否经常觉得未来充满了不确定感、恐惧感？ Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, nomor 12. Apakah Anda akhir-akhir ini ada orang di sekitar Anda mengatakan bahwa kok wajah kita kok terlihat kusam atau nggak berseri-seri? 第12个，最后的，有人说您最近气色不太好吗？ Oke, sudah semua ya, 12 pertanyaan sudah kita bacakan. 好，12个问题已经我们提出来了。 Sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung ada berapa banyak jumlah iya di dalam kertas yang tadi kita tulis ini. 现在呢，我们要查看我们12个问题，我们的回答
有几个是，有几个不是。 Jika jumlah iya-nya sampai dengan 3, berarti kita masih dalam taraf normal. 就是现在我们要查看压力指数的解答啊，回答3个是呢，您的压力指数是在正常的范围以内。 Nah, jika jumlah iya-nya 4 sampai 5, berarti kita memang ada stres. Nah, nanti mungkin kita bisa dikonsultasikan di dalam kelas atau mungkin tanya dengan Bu Debbie atau dengan Pak Johan. 第二段呢，如果回答4到5个是呢，那么压力有一点困扰您了，但是你还可以勉强应付，必须要认真的学习压力管理了，同时要多与组长或者我们的好朋友聊一聊。 就是我们也可以找我们的牧师，我们的小组的组长。 Dan jika jumlah iya-nya kita berjumlah 6 ke atas, lebih dari 6, itu tandanya kita sedang dalam stres berat. Mungkin harus cepat-cepat membutuhkan pertolongan dari dokter. 那么如果是回答6个以上的是的话呢，那你们的压力指数很大，赶快去找专业的医生接受帮助吧。 Amin. Baiklah, untuk barometer pengurus stresnya sudah selesai. Untuk waktu selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Bu Debbie dan Cilani. 好，现在压力指数这量表就是到此为止啦。我们现在以下的时间交给我们的曾姐妹，请。感谢主。南丽，请你开一下你的麦克风，谢谢。哦，puji Tuhan，对不起。感谢主。我想，我们健康的第一步就是了解自己。 langkah pertama dari kesehatan kita adalah kita harus mengerti akan diri sendiri. 我相信我们教会的很多都是健康宝宝。 Dan saya percaya bahwa di gereja kita banyak orang adalah anak Tuhan yang sehat. 尤其是参加我们这个星期3的生命建造营哦，我们全部都是很健康的。Terutama yang ikut House of the Rock di kelompok ini semuanya sehat. Amin. Amin. 好，有一点点问题的话，等一下我们会有时间帮你祷告的。 Kalau ada sedikit masalah, nanti sebentar kita sama-sama bantu untuk doain beresin semuanya tuntas. 哎，有些人呢，他长期是处在一个压力的状况下，他自己不知道的哦。 Ada orang yang dia tanpa dia sadari berada di dalam kondisi stres yang dia tidak tahu. 我们必须要知道自己，了解自己，然后我们才能够医治。有病的人才需要医生，对不对？ Kita harus mengerti akan diri sendiri, kondisi kita, baru kita bisa membereskan. Karena orang yang sakit baru datang ke dokter, benar nggak? 如果你明明生病了，可是你说我没病，我没病，我没病，那么医生也救不了你。 Kalau kamu sakit pada kenyataannya, tapi kamu sendiri tidak mau mengakui, kamu bilang saya nggak sakit kok, saya nggak sakit. Nah, dokter pun tidak akan bisa untuk menolong Anda. 好，我们把纸笔再放下来，我们再来感受一下。我们今天是很好玩的，大家不要紧张，没有压力。 hari ini kita santai, kita relax dan sangat menarik. Jadi jangan terlalu tegang ya. Oke, relax aja. Mari semua pulpen, kertas ditaruhlah, dilepasin. 好，来，我们安安静静的坐在椅子上，闭上眼睛。 Mari kita duduk di kursi dengan rileks, kemudian kita tutup mata. 好，现在将你的注意力转移到你自己的身体。 Oke, mari kita alihkan fokus kita pada diri kita sendiri. 你感受一下你的肌肉的状况。 Coba mulai rasakan kondisi otot-otot Anda sendiri.
好，现在你告诉我，你不用说话，你感受一下就好了。你的下颚，就是你嘴巴的下面，是很咬得很紧的吗？ Oke, sekarang nggak usah dikasih tahu ke saya, tapi Anda sendiri boleh cek, boleh rasain. Apakah rahang bawah Anda itu tegang atau tidak? 你的脖子后面有没有觉得很紧啊？然后一直延伸到肩膀，都觉得很紧。 Nah, leher Anda di bagian belakang apakah tegang sampai merambat ke pundak? 好，你的腿有没有拉得很紧？肌肉有没有拉得很紧？ Bagaimana dengan bagian paha Anda, otot paha Anda apakah tegang? 好，现在看看你的上眼皮是不是一直在眨动？ Bagaimana dengan kelopak mata, apakah bergetar terus? 好，你感觉到吗？你的身体其实很多不知道的时候会处在一个紧绷的状况。 Oke, jadi dari diri Anda sendiri tanpa Anda sadari, ternyata ada di dalam kondisi yang menegangkan. 好，神说我们得救在于归于安息。 Tuhan katakan kita diselamatkan oleh karena kita diam tetap di dalam Tuhan. 我们的得力在乎临近安稳。 Di dalam ketenangan itulah terletak kekuatan kita. 好，眼睛张开，我们继续上课啦。 Oke, mari buka mata. Sudah boleh buka mata. Kita teruskan pelajaran kita. 好，我们看看这些压力是从哪里来的。 Oke, mari kita lihat depresi kita berasal dari mana. 我必须要说啊，每个人承受压力的状况，还有每个人的压力是不一样的。 Saya mau kasih tahu bahwa alasan atau dasar kita mendapat tekanan itu, stres itu berbeda-beda pada setiap orang. 哦，你看看你那个 PPT 拿掉，我这边没有。Oke, PPT-nya ditutup aja. 那么我们会发现到说，哎，以前年轻的时候，同样的事情，你年轻的时候没有这个压力，可是到年纪大的时候，慢慢的，哎，这个事情好像没有那么大嘛，可是就会变成你的压力。 Oke, kita coba perhatikan waktu kita muda atau waktu dulu ada satu hal yang pada dasarnya waktu dulu kita tidak menganggap itu sebagai suatu tekanan, tapi di usia lanjut, di usia kita yang sekarang ini, persoalan atau hal-hal yang sama ini membuat kita merasa tertekan. 哇，就像是年轻的时候，哇，你可以做一桌菜，先生临时带客人来都没有关系。 Nah, misalnya begini, waktu kita masih muda, kita bisa memasak begitu banyak, tetapi kita tidak merasa tertekan dengan hal itu. 但是现在啊，为什么啊？这个女儿只是说要带着女婿回来吃个饭，开始心里就开始紧张了。 Tapi saat sekarang ketika mungkin anak perempuan Anda bilang mau datang bersama dengan suaminya untuk makan bersama, langsung Anda merasa, aduh, mulai kayaknya tegang deh. 哇，前几天就想我要煮什么菜呀，我要买什么呀，我要弄什么啊。 Udah mulai pikirin dari beberapa hari sebelumnya, aduh nanti saya mau beli sayur apa aja ya, saya mau masak makanan apa ya. 然后前一天晚上睡不好觉的。 Lalu satu malam sebelumnya jadi nggak bisa tidur, susah tidur. 所以呀，每个人的压力是只有自己知道什么事情对自己是造成压力。 Jadi setiap orang pasti tahu apa yang bikin Anda jadi stres. 所以我们又会有一句话说：“你不是我，你不知道，你不会懂我的，你不会知道我的。” Makanya banyak orang yang mengalami stres kalau dibilang sama orang lain pasti jawabnya begini, kamu bukan saya, kamu gak bakalan tahu deh, kamu gak bakalan ngerti. 所以最重要的一点，我们必须要了解自己，知道自己什么事情造成我们的压力。 So, kita sendiri yang harus mengerti akan diri kita dan kita yang harus tahu apa yang bikin kita stres. 那么我们适当的时间，我们就要表达出来。如果是女儿带女婿回来吃饭，你就说 OK， 可以，很好，但是请你把大家要吃的饭菜通通带回来，带回来我们一起吃，这样就解决了，对不对？
Nah, ada tripsnya untuk kita bisa memanage stres kita pada waktunya. Itu kita harus menghadapi dengan cara yang benar, yang positif. Misalnya begini, ketika putri Anda bilang, saya mau datang sama suami makan bareng. Anda bisa jawab, oke, nggak masalah. Bawa sekalian makanan yang kamu suka atau kamu mau lagi bikin, kita makan bareng di sini. Gampang toh? Jadinya enak, tidak tertekan. 对，做女儿的也要会去体贴父母。 Nah, yang jadi anak, yang jadi putri juga harus ngerti akan orang tua. 我们老人家都要勇敢的跟人家觉得这个事情对我压力造成太大，勇敢的跟孩子说 no， 或者是用智慧的方法来处理。 Nah, sebagai orang tua pun harus bisa berani untuk berkata tidak kepada anak-anak atas permintaan yang Anda merasa tidak nyaman atau dengan kata-kata yang berhikmat menyelesaikannya. 但是我们也要很健康。当别人拒绝我们的时候，当别人跟我们说 no 的时候，我们也是不要受伤。 Nah, kita juga harus membuat diri kita sehat secara emosi, yaitu ketika orang menolak kita pun kita juga jangan sampai terluka karena hal itu. 我们有一点点的压力，对我们来讲是一个进步的空间。可是如果过度的压力，就对我们身体产生不好的现象呢？ Nah, tekanan buat kita kalau sedikit itu adalah sebagai pendorong kita untuk maju. Tetapi kalau tekanannya terlalu berat, itu akan membuat masalah bagi kita, bagi diri 来 kita 跟你 sendiri. 隔壁的说，我们要认清楚我们自己压力的来源是什么，然后想办法去把它解决掉。 Oke, boleh bilang sama kiri kanan Anda, kita harus mengerti apa yang menjadi akar dari tekanan stres kita, dan kita bisa tahu bagaimana caranya untuk membereskannya. 阿门。当然呢 Amen. 现在这个社会上面还是有一些压力的来源。 Nah, dari masyarakat sosial dewasa ini juga di luar sana banyak yang asal-asal penyebab stres bagi kita. 当然了，如果是我们的经济来源很不稳定啊，或者是政治很不稳定的话，我们也会有压力。 Nah, tentu saja kalau misalnya keadaan kondisi keuangan kita ataupun mungkin kedudukan kita, posisi kita, status kita tidak jelas, ini juga bisa menyebabkan stres. 当我们如果工作觉得事情很多的时候，还有或者是你跟同事之间人际关系不好的时候，或者是你被老板 fire 掉的时候，你会觉得有压力的。 Nah, kalau misalnya hubungan interpersonal itu mungkin di dalam pekerjaan atau di dalam tempat-tempat tertentu, itu Anda dengan orang lain punya interpersonalnya ada bermasalah atau ada crash, itu akan membuat Anda tertekan, atau orang yang kena pecat, itu juga bisa menimbulkan stres. 做学生的可能功课也会太多，也会是一个压力。 Nah, jadi murid, jadi pelajar juga, kalau PR tugas terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan 我告 stres. 诉你了，现在的疫情啊，给你我的压力都很大的，把我们关在家里面。 Nah, saya mau kasih tahu juga nih, benar nggak? Ini pasti deh, gara-gara COVID nih, gara-gara wabah sekarang ini, benar-benar adalah stres terbesar buat kita, apalagi kita nggak bisa keluar rumah sama sekali. 对啊，有的时候我们解决问题的能力不好，然后人际关系沟通也不好的时候，没有办法完成我们自己的理想跟抱负，我们也会给自己压力。 Nah, ada kalanya ketika kita tidak bisa membereskan masalah dengan baik, kita tidak bisa mengatur dengan baik, lalu kita punya hubungan dengan orang lain juga jadi bermasalah, kita tidak bisa mencapai target yang harusnya dicapai dalam kemampuan kita atau tugas kita, itu juga membuat tekanan stres yang besar buat kita. 所以我们做计划的时候，要按照我们自己的能力去完成，不要给自己一下子很大的计划。 很大的目标。 Jadi biarlah kita melakukan hal-hal itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita taruh standar dan di atas dari kemampuan kita untuk kita lakukan dan kita mengejarnya. 刚刚也有提过说，当一个重大的事件，哇，家里的人突然间有一些发生一些意外事件，或者是说。 哎呦，女朋友和男朋友不要我们了，或跟我们分手了，还有很多不愉快的事情，都会让我们有压力的。
Nah, tadi juga ada dikatakan kalau hal-hal yang tidak menggembirakan, yang membuat kita sedih, mungkin pindah rumah, kondisi yang kita tiba-tiba terjadi perubahan, atau mungkin ada yang diputusin pacarnya, itu juga bikin, atau mungkin ada yang kehilangan atau meninggal orang-orang dekat, itu membuat stres yang besar bagi kita. 你们眼睛都看着我们来探讨一个，到底压力会让我们变胖还是变瘦？我想这个主题大家都很喜欢。 Nah, nanti coba ada satu topik yang kalau kita pelajari, saya yakin banyak orang suka. Bagaimana stres itu bisa membuat kita jadi lebih gemuk atau lebih kurus? 来，你们猜猜看，压力大的时候是变胖还是变瘦？ Coba perhatikan diri masing-masing. Kalau lagi stres itu bikin makin kurus atau makin gemuk? 哦，一些科学上面的一些证明哦，压力跟体重，还有我们的食欲，还有新陈代谢，都有一些很大的关联。 Di dalam ilmu pengetahuan itu telah membuktikan bahwa ternyata stres itu berkaitan dengan berat badan kita, kemudian dengan selera makan kita, kemudian juga dengan metabolisme dari tubuh kita. Dan ini adalah hal-hal yang berkaitan yang menyebabkan stres. 所以哦，当研究发现的时候，当我们遭到很大的、强大的压力的时候，会有一连串的现象。 Jadi ketika kita mendapat tekanan membuat kita stres, maka ini akan ada satu kondisi berantai yang terjadi. 那么我们的神经会分泌一种酵素，一种酶。 Nah, di dalam jadi dari di dalam pemikiran kita itu akan keluar satu kita bilang 一种荷尔蒙， hormon, ya semacam 对 hormon. 对对对，那种就不要管它是怎么样的什么样的荷尔蒙的，它会让我们的食欲会增加。 Oke, nah ini yang hormon ini bisa membuat nafsu makan kita mungkin bertambah. 让我们的脂肪会堆积起来。 Jadi membuat kita itu jadi sel kita itu bisa menjadi berkembang. 尤其是肚子、腹部的脂肪会变得很多。 Nah, sel-sel lemak ini terutama di bagian panggul, bagian perut itu bisa bertambah. 所以为什么很多人你看看他在长期的压力下面，他的身体瘦瘦的，可是肚子很大。 Jadi kita perhatikan orang-orang yang stres, sekalipun mungkin badannya kecil, kurus, tetapi bagian perutnya bisa buncit gitu. 那么，如果你长期在慢性的压力下的时候，你会喜欢去选择那些高热量啊、甜的东西呀、还有高油脂的东西来吃，来满足自己。 Lalu ketika stres itu banyak orang pasti mencari makanan-makanan yang membakar kalori tinggi, yang manis-manis. Pada saat kita mengalami stres secara lambat laun dan terus menumpuk, itu akan membuat kebiasaan seperti ini. 所以长期下来的时候，像刚刚这样的人，你就是会胖。 Nah, dan kalau ini terus-terus terjadi kondisi ini, maka orang-orang stres ini akan mudah sekali gemuk atau gendut. 但是哦，也有些人，当他遇到压力的时候，他没有办法吃的。 Nah, ada juga kondisi orang-orang tertentu yang ketika dia mendapat tekanan, mendapat stres, maka dia kehilangan selera atau nafsu makan. 他一点食欲都没有。 Tidak ada nafsu makan sama sekali bahkan. 这个很多时候发生在突然间的事故的时候，你会发现到你不想吃，看到食物也没有胃口。 Nah, ini sering terjadi dengan kondisi jenis stres yang tiba-tiba ada satu kondisi yang terjadi. Nah, orang seperti ini pasti kehilangan nafsu makan. 所以你会发现到了，哇，很快的就瘦掉一圈了。 Sehingga yang terjadi dalam sekejap itu bisa jadi sangat kurus. 他的吃不好，睡不好，然后他的精神就会恍惚了。 Nah, makannya nggak baik, kemudian nafsu makannya buruk, kemudian pola tidurnya, kebiasaan kualitas tidurnya juga buruk. Nah, akhirnya
semangatnya pun menurun, drop. 所以压力对每个人来讲，会胖会瘦不一定。 Jadi tidak ada patokan standar bahwa orang yang menderita stres itu akan pastinya gendut atau pastinya kurus. Itu tidak tentu atau tidak dipatok. 反正压力就是不好的， Pokoknya stres itu sebenarnya nggak bagus. 过重的压力哦，我是说过重的。 Saya bilang adalah stres yang berlebihan yang di luar batas wajar. 会让我们生病的 Bisa bikin kita sakit. 哦，因为为什么？因为我们有压力的时候，我们会产生很多的情绪反应。 Kenapa? Karena ketika kita stres, maka reaksi yang terjadi adalah emosional kita itu menjadi tidak menentu, banyak emosi negatif yang bisa meledak. 你会发现呢，你有压力来的时候，你的脾气一定不好。 Anda bisa dapati ketika Anda stres, maka kayaknya tuh kelakuannya tuh jadi tidak baik, jelek. 我们做很多医治释放，我们发现哦，你有怒气的人，他的心脏血管方面的一定有这方面的疾病。 Nah, ketika kita sering ketemu nih pada saat kita melayani pelepasan dan kesembuhan, orang-orang yang memiliki amarah, memendam amarah, pasti memiliki penyakit yang berkaitan dengan jantung dan saluran darah. 如果你是一个很会内疚的人，那么你很容易就造成精神系统神经系统方面的疾病。 Nah, ketika ada orang-orang yang mungkin sifatnya itu agak introvert atau ke dalam, nah itu kebanyakan ketika mendapat stres itu dia akhirnya menderita penyakit dari kebanyakan tuh penyakit di pikiran atau kejiwaan. 如果你是情感方面的带来的压力，先生有外遇呀、太太有外遇呀、还是男朋友闹一些感情纠纷呢，我们很可能会产生一些内分泌系统的方面的疾病。 Nah, kemudian orang-orang yang memiliki masalah stres yang berasal atau diakibatkan oleh perasaan, ini poin nomor 3, oleh perasaan, mungkin masalah dengan pasangan, pacar, ataupun dengan suami atau istri. Nah, kebanyakan seperti ini tuh akan menderita penyakit tuh masalah pada lambung, pencernaan, pembuangan. 如果你的长期的压力哈，你心里面有说不出来的苦，说不出来的毒，我告诉你哦，你的胃酸会分泌过多，会造成一些消化系统的疾病。 Nah, kalau misalnya stres yang berkepanjangan dalam hal ini, maka masalah dengan sekresi pembuangannya sehingga dia bisa juga masalah lambung. Nah, ini sehingga penyakit-penyakit pada sistem pembuangan pasti Anda idap. 如果你的压力是从贪婪而来的，多还要更多，要还要更多的话，你很容易造成一些免疫系统方面的疾病。 Kalau ada yang stres karena bersumber dari ketamakan, rakus, maksudnya tamak ya, ini sifat tamak itu serakah gitu, maka ini akan menyebabkan penyakit pada antibodi atau sistem imunnya pasti akan mengalami gangguan atau penyakit. 如果压力让你害怕的话，你不断的停留在一个惧怕上面的话，你会发现你的呼吸系统一定不好，很容易就有气喘方面的。 Nah, orang-orang yang stres karena ketakutan atau mengalami hal-hal yang membuat ketakutan, orang-orang ini pada tubuhnya akan mengalami penyakit di bagian sistem pernapasan. 刚刚有讲说你忧伤的临死骨枯干哦，那么如果你是个比较容易嫉妒啊，比较容易计较、增进比较的人，你会发现他的关节或者是骨头都不是很好。 Tadi dikatakan kalau semangatnya patah itu mengeringkan tulang. Firman Tuhan katakan, nah orang-orang yang muda, iri hati, suka bersaing, suka berseteru atau berlomba-lomba, orang-orang seperti ini seringkali kita dapati penyakitnya terjadi pada sistem otot dan tulangnya. 如果我们有机会的话，我们再一样一样的来处理。
Nanti kalau kita ada masih ada waktu, kita satu persatu kita beresin. 圣经上说，我们应当一无挂虑，凡事借着祷告、祈求、感谢，将我们所要的告诉神。 Firman Tuhan katakan, baiklah kita jangan khawatir, tetapi bersukacitalah dan katakanlah segala sesuatunya kita nyatakan kepada Tuhan. 这是怎么样子去正确的去释放压力？ Ini adalah tips atau cara yang tepat untuk membebaskan kita dari stres. 圣经上说的很清楚，你就告诉神嘛。 Sangat jelas di dalam firman Tuhan katakan kepada Tuhan. 你说哇，神在哪里呀、我看不到，我怎么告诉啊？ Nah, kamu mungkin bilang, Tuhan di mana? Gimana saya ngomongnya? Saya ngasih taunya kayak mana? 但是这个时候，你可以找你的组长，或者是找你比较亲近的朋友。刚刚 Carol 也有说了， Nah, saat-saat seperti ini, kamu boleh cari teman yang dekat, yang bisa dipercaya, atau mungkin pemimpin rohanimu, mentormu, seperti tadi Carol sudah 哎， saran. 你知道为什么女人的性命都比男人长啊？你看女人活得比男人久啊。 Coba perhatikan, kenapa usia wanita itu lebih panjang dari pria? Kita perhatikan. 因为女生就比较会去找别人说完了以后就丢掉了，那男生就往里面压。 Nah, karena perempuan, wanita itu kalau misalnya ada hal apapun, dia pasti akan cari teman untuk sharing, untuk ngomongin keluar. Setelah ngomong, sudah lega, selesai. Tapi kalau laki-laki, pasti ada apapun atau pikiran apapun semua dipendam ke dalam, pendam ke dalam. 所以你想活得更久的话，你就把它说出来吧。 Jadi kalau mau hidup umur panjang dan sehat, mari keluarkan. 但是记住哦，说一次就好了，不要见的人就说，然后说了10年还是在说这些。 Tapi ingat, keluarkannya itu bukan menahun atau berkali-kali. Cukup satu kali, jangan setiap kali ketemu siapapun diomongin. Terus ini ulang-ulang sampai puluhan tahun. 交出来了就不要再拿回来了。 Udah keluarin ya jangan ditarik balik. 第二个，我们做好自己的时间管理。 Yang kedua, kita harus menjadi pengatur atau kita harus memanage waktu kita dengan baik. 我们早一点做预备，不要给自己，也不要给别人压力。 Jadi, marilah dalam segala hal kita persiapkan lebih awal. Jangan menjadi penyebab stres bagi diri sendiri dan orang lain. 我老公每次去坐飞机，他都喜欢把时间抓得正好。我的压力就来了。 Suami saya kalau mau berangkat naik pesawat, dia selalu siapinnya itu pada saat sudah pas-pasan, udah mepet gitulah. Ini menyebabkan stres buat saya. 那我的话，我就喜欢从容一点，早一点预备好全部的东西。 Nah, kalau saya, kebiasaan saya suka segala hal yang mau dilakukan, saya selalu persiapkan dengan baik dan jauh-jauh hari. 那么我们也要固定的让我们自己有运动啊，还有饮食啊、睡眠啊，这些通通都会帮助我们好的一个管理跟健康的身体。 Nah, untuk memanage kesehatan kita dengan baik, ada cara yang sehat, yang baik, yaitu kita biarlah kita tetapkan waktu yang pasti untuk kita berolahraga rutin. 还有你自己一定要找到你自己放松的方法。 Lalu harus temukan Anda cocok cara rileks itu seperti apa bagi diri Anda sendiri. 有些人看电视很放松，可是你不能天天就是看电视，就天天松在那里的。 Ada orang yang mungkin bisa melepaskan stres, bisa rileks dengan cara nonton TV, tapi jangan mentang-mentang cara ini cocok buat Anda, lalu Anda dari pagi sampai malam setiap hari Anda cuma nonton TV saja. 有些人种花呀，养宠物啊，养鱼呀，或者是养狗狗啊，什么会让你压力减轻？ Ada yang meringankan stres dengan cara mungkin menanam bunga, merawat bunga, atau mungkin merawat hewan peliharaan. 有些人是运动啊，告诉你最棒的是你学会赞美敬拜。 Ada orang-orang yang meringankan stresnya pelepasannya dengan cara olahraga. Nah, saya mau bilang ada satu tips yang paling
baik cara untuk melepaskan stres yaitu dengan memuji dan menyembah 只 Tuhan. 要是让你感觉到愉快的事情，你都可以去做。 Pokoknya hal-hal yang membuat Anda bisa menjadi sukacita, Anda boleh melakukannya. 但是我们要懂得怎么样去最节制哦。你说我吃最愉快了，我就一直吃一直吃，哇，那是不对的。 Tetapi ingat, perasaan sukacita itu pun harus Anda kendalikan, jangan berlebihan. Kalau saya makan, saya merasa sukacita, maka Anda makan terus tanpa terkontrol. Itu tidak boleh. 重点是我们这里要改变。 Yang terpenting poinnya adalah di sini, pikiran kita harus mengalami perubahan, pembaharuan. 我们的思想要改变。 Cara berpikir kita harus diubah. 当我们更深的认识神的时候，我相信很多的问题会自然而然的解决。 Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, ketika kita mendapatkan kebenaran, saya percaya lambat laun maka stres kita pun akan, cara berpikir kita akan berubah dan masalah kita banyak yang selesai dengan sendirinya. 阿门， Amin. 阿门。我们真的很幸福，因为我们有神。 Kita sangat beruntung, kita berbahagia karena kita memiliki Tuhan. 好，我把最后的一点读给大家听，然后我们就时间就交给组长喽。 Oke, selanjutnya saya ada sedikit waktu, kita akan share sesuatu dan setelah itu kita serahkan waktu selanjutnya kepada host. 好，预备好哦。 Siap-siap. 好，如何转换内在的压力？ Oke, yang terakhir, bagaimana merubah atau mentransformasi tekanan batin kita? 来 ，PPT 给我，用怒 Mari 气 PPT 化 terakhir. 成怜悯的力量。 Biarlah amarah itu kita rubah menjadi kekuatan belas kasihan. 内在的平安取代内疚， Rasa bersalah digantikan dengan damai di dalam batin. 情欲转成真爱的动力， Emosi kita alihkan menjadi dorongan cinta kasih sejati. 饶恕来代替苦毒， Pengampunan menggantikan kepahitan. 慷慨取代贪心， Murah hati menggantikan keserakahan. 用爱来代替惧怕， Kasih menggantikan ketakutan. 感恩胜过嫉妒。 Dan syukur melampaui atau menang atas iri hati. 记不住没关系， Kalau tidak ingat, tidak hafal, tidak apa-apa. 好好爱神，跟随神就没有问题了。 Yang terpenting kita baik-baik, mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, maka tidak akan masalah. 等一下，你有什么压力的事情，可以告诉组长，他会为你祷告的。 Sebentar nanti, kalau Anda mengalami tekanan dalam hal apa, boleh kasih tahu kepada yang melayani untuk membantu 好， Anda. 我们现在 membereskan. 15分钟给每一个组长。 Mari kita berikan 15 menit untuk setiap kelompok. 来，我们交给迪莫。 Mari silakan kita serahkan kepada host untuk mengatur. Oke, 15 menit dari sekarang saya akan buka ya. Tolong kamera dan suaranya dinyalakan ya. 好，大家现在我们预备好，每一个人请开你的视频，还有你的影音。我们要分组了，15分钟时间服侍。 Kita buka dari sekarang, langsung masuk ya. Oke. Ya Tuhan Sejak Yesus, ini, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau telah melepaskan umatnya, oh Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini mereka sungguh alami pembebasan, pelepasan dari segala tekanan, dari segala stres. Dan mereka sudah dipulihkan oleh karena kuasa-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Berkati semua umat-Mu. Kuat dan teguhkan hati mereka terus Tuhan. Oh, sehingga kami ikut Tuhan. Kami tidak akan tergoyah oleh keadaan apapun. Apapun yang kami lihat. Kami tidak peduli. Tapi kami memandang Yesus. Ketika kami memandang Engkau, ada pengharapan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dan ada kemenangan Tuhan. Dari satu kemenangan
masuk kemenangan berikutnya. Dan Amin. masuk lagi kemenangan berikutnya. Itu yang Kau Amin. jamin kepada kami orang yang setia ikut Tuhan. Terima kasih. Berkati umatmu semua. Berkati Ibu Debbie. Berkati Carol. Berkati Timo dan Asun. Dan yang lain-lain. Alani. Semuanya. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Atas Amin. semua hamba-Mu yang melayani. Juga yang dilayani. Di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Amin. 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 上帝祝福大家，下个礼拜见。 Tuhan berkati semuanya. Untuk Rabu depan kita ketemu lagi.